It's a good, tight little house. We've never really had any problems. I'm sure you guys will enjoy this. A New York homebuyer gets more than he bargained for when a house inspection turns up a mummified corpse. For decades, the crime had gone undiscovered, the victim unmissed, and the killer unpunished. Look at this. Now, investigators face a double mystery: identifying the victim and finding the murderer. Rena Angelina Marroquin dilahirkan pada tahun 1941 di El Salvador. Dia yang begitu rapat dengan ibunya sudah lama berhasrat untuk berhijrah ke Amerika Syarikat bagi mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Tahun 1966, Rena mula berhijrah untuk memulakan kehidupan baru di sana. Sampai di Amerika, Rena telah menghadiri kelas pembelajaran bahasa Inggeris serta kelas fashion. Pada masa sama, dia juga berkenalan dengan seorang wanita bernama Kathy Andrade, di mana kemudiannya mereka berdua telah menjadi kawan baik. Rena seterusnya mendapat pekerjaan di Melrose Plastics, sebuah kilang yang memproses bunga dan pokok plastik. Biarpun hidup sebagai anak perantauan, Rena tidak pernah lupa untuk mengirim wang dan surat kepada ibunya. Tidak lama selepas menjadi pekerja kilang itu, Rena telah menjalinkan hubungan percintaan dengan seorang lelaki yang bergelar sebagai suami orang. Rena kian dilamun cinta, lebih-lebih lagi apabila lelaki tersebut ada berjanji akan meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Walau bagaimanapun, Rena tidak pernah mendedahkan identiti lelaki tersebut kepada sesiapa pun, termasuklah Kathy. Hubungan sulit Rena itu telah menyebabkannya mengandung. Sewaktu usia kandungan Rena hampir mencecah 9 bulan, dia semakin tertekan selepas teman lelakinya memungkiri janji untuk hidup bersama. Disebabkan berasa tidak berpuas hati, Rena tekad menelefon isteri teman lelakinya bagi memberitahu perkara yang sebenar. Namun selepas teman lelaki Rena mengetahui tentang panggilan tersebut, dia yang begitu marah telah mendial Rena semula bagi melakukan ugutan bunuh. Ekoran berasa bimbang. Rena berhasrat untuk menceritakan segala-galanya kepada Kathy. Namun mereka berdua tidak sempat untuk berjumpa apabila Rena tiba-tiba saja menghilang secara misteri. Tiada siapa pun yang tahu ke mana dia telah pergi. Harus diketahui, Kathy pada waktu ini masih lagi tidak mengetahui identiti sebenar teman lelaki Rena. Sementara itu, ibu Rena yang berada di El Salvador terus berasa bimbang serta sedih dari hari ke hari kerana tidak pernah lagi menerima kiriman surat daripada Rena. Pada tahun 1999, iaitu 30 tahun selepas waktu kehilangan Rena, seorang lelaki bernama Hamid Tafaghodi membeli sebuah rumah yang terletak di kawasan Jericho, New York bertempat di Nassau County. Sewaktu melakukan pemeriksaan di kawasan rumah itu, Hamid telah menemui sebuah tong drum seberat kira-kira 156 kilogram. Dia kemudian memaklumkan penemuan tersebut kepada penjual rumah selaku pemilik sebelumnya yang bernama Ronald Cohen. Ronald sebenarnya sudah lama menyedari kewujudan tong drum itu, tetapi dia tidak pernah untuk membukanya memandangkan terdapat label tanda amaran bahan kimia pada tong drum berkenaan. Jadi pada 2 September 1999, Ronald pun membuka tong drum tersebut. Dia benar-benar terkejut apabila mendapati di sebalik palet plastik dalam tong drum itu mengandungi satu mayat manusia. Sebaik menerima panggilan kecemasan daripada Ronald, pihak polis pun bergegas ke lokasi kejadian. Pemeriksaan selanjutnya mendapati mayat yang telah diawet dalam tong drum tersebut merupakan seorang wanita berbangsa Hispanik. Punca kematiannya dipercayai berpunca daripada kecederaan yang disebabkan oleh objek tumpul pada bahagian kepala. Paling menyedihkan adalah penemuan fetus berukuran 17 inci dalam perut wanita itu. Pihak polis juga ada menemui beberapa bahan bukti lain dalam tong drum tersebut seperti batang bunga plastik serta buku nota kecil yang mengandungi alamat dan nombor telefon kenalan mangsa. Berdasarkan senarai nama daripada buku nota kecil itu, Detektif Brian Parpan selaku Ketua Siasatan Kes berusaha untuk menjejaki individu tertentu bagi memudahkan kerja-kerja pengenalpastian mangsa. Selepas pasukan siasatan mendapat maklumat terperinci daripada Kathy Andrade, mayat wanita tersebut akhirnya berjaya dikenal pasti sebagai Rena Marroquin. Hasil siasatan lain, tong drum pula dikesan adalah dari kilang Melrose Plastik dan tuan rumah sebelum Ronald pada 3 dekad sebelumnya merupakan pemilik kilang berkenaan yang bernama Howard B. Elkins.
Selepas siasatan demi siasatan dijalankan, maka terbongkarlah Howard adalah individu yang pernah menjalinkan hubungan sulit dengan Rena. Howard yang sudah berusia 71 tahun ketika itu telah berjaya dijejaki berada di Florida. Semasa disoal siasat, apabila diminta untuk membuat ujian DNA, Howard dikatakan enggan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya. Pasukan siasatan bagaimanapun sempat memberi peringatan kepada Howard bahawa mereka akan mendapatkan waran dari pihak mahkamah. Sehari kemudian, Howard tiba-tiba telah membunuh diri tanpa sebarang penjelasan dengan cara tembakan menggunakan senapang. Ujian DNA yang dilakukan terhadap Howard selepas itu mendapati dia merupakan bapa kepada bayi kandungan Rena. Teori pembunuhan, Rena telah dibunuh di kilang sebelum mayatnya dibawa pulang ke rumah Howard. Mayat Rena kemudian dimasukkan ke dalam tong drum, berkemungkinan besar untuk dibuang ke dalam laut. Niat Howard tersebut terus terbantut atas faktor berat tong drum itu. Maka, Howard pun membiarkan saja tong drum tersebut berada di rumahnya tanpa terusik selama 30 tahun. Penamat kisah, mayat Rena telah dihantar semula ke negara asalnya untuk dikebumikan. Ibu Rena sendiri tidak pernah menyangka bahawa mimpinya tentang Rena di simen dalam tong drum benar-benar menjadi kenyataan. Kerinduan yang terus tidak berpenghujung. Kira-kira sebulan selepas majlis pengkebumian Rena, giliran ibu Rena pula meninggal dunia lalu dikebumikan bersebelahan dengan anaknya itu.